Assalamualaikum semua. Welcome to Tiger Boy channel, Tiger Boy YouTube channel. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Hari ini Harimau Bos nak bercerita pengalaman Harimau Bos sepanjang Harimau Bos kena COVID-19. Okey. Okey, pada 31 hari bulan Mei, Harimau Buas ada pada tu hari Senin. Harimau Buas petang tu Harimau Buas rasa macam ada rasa demam, ada rasa. Kita faham kita macam mana kita perasaan kita bila kita rasa kita demam. Masa tu itulah hari pertama yang Harimau Buas rasa Harimau Buas macam demam. Tapi pada keesokan harinya, hari Selasa, 1 hari bulan Jun, Harimau Bos rasa demam sepanjang hari. Up down lah, demam baik. Masa tu sesama tak ada lagi. Lepas tu pada hari yang seterusnya, pada hari yang ketiga, iaitu pada hari Rabu, 2 hari bulan Jun, Harimau Buas bangun pagi, Harimau Buas masih lagi rasa demam. Sepanjang 3 hari tu, daripada hari Senin, Harimau Buas dah start makan Panadol. Hari Selasa tu pun makan Panadol, dan hari Rabu pada 2 Jun tu, Harimau Buas makan juga Panadol pagi tu. Tapi Harimau Buas rasa tak sedar hati. Pasal biasanya kalau demam berterusan ni, mesti ada something wrong somewhere. Maka Harimau Buas ambil keputusan untuk pergi ke klinik seorang-seorang. Sebab Harimau Buas dapat rasakan kemungkinan Harimau Buas kena COVID. Baik, Harimau Buas jangan libatkan family Harimau Buas, anak-anak Harimau Buas, untuk bawa Harimau Buas ke klinik. Makanya Harimau Buas pergi sendiri tanpa dorang untuk follow ataupun bawa Harimau Buas ke klinik. Bila sampai dekat klinik, Harimau Buas dah update dekat klinik yang Harimau Buas demam. Masa tu klinik tak bagi bawa masuk Medivron Jalan Genting Kelang. Dia tak bagi masuk dekat dalam klinik. Dia just tunggu kat luar. Dia suruh update apa masalah, cakap demam. Bila dia kata demam saja, dia kata okey, kena buat swab test dulu, RTK, rapid test antigen, untuk teruskan proses yang seterusnya lah. Kalau tak ada negatif COVID, makanya dia akan prosedur yang seterusnya untuk jumpa doktor. Pada ketika tu, bila dah buat RTK, cucuk dekat hidung, Harimau Buas, pasal Harimau Buas demam, dia suruh duduk dekat kat luar lah, dekat bawah pokok, dekat atas divider bawah pokok. Dia suruh duduk kat sana selama 15 minit untuk tunggu keputusan. Tapi dia suruh tunggu kat tengah kawasan panas, supaya Harimau Buas duduk kawasan tu, safe daripada orang lain. Sebab Harimau Buas ada gejala 3 hari demam. Dan selepas tu, tak lama, 15 minit selepas tu, doktor pun panggil Harimau Buas. Dia update yang Harimau Buas positif COVID-19 based on RTK. Dan waktu yang sama, dia terus recommend untuk Harimau Buas buat PCR swab test. Harimau Buas buat PCR swab test. Harimau Buas PCR tu kan dia dapat dalam lebih kurang 24 jam hingga 48 jam dia punya keputusan. Tapi doktor just recommend suruh beli ubat. Dia bagilah ubat. Satu ubat ni dia bagi ubat vitamin C. Lepas tu ada ubat demam. Dan dia bagi satu lagi ubat apa Dia ada 3 ubat. Dia bagi Zinc Plus. Zinc Plus ni yang ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, ada zinc, untuk naikkan imun badan ataupun sesuatu yang lebih untuk menguatkan diri dalam melawan COVID ni lah. Okey, masa dapat RTK punya result tu, Harimau Buas update. Harimau Buas ambil keputusan untuk update dalam MySejahtera. Dalam MySejahtera untuk update condition Harimau Buas yang dah kena COVID based on RTK. Tapi ada orang cakap RTK tak accurate, tak accurate 100%, dia accurate 90%. Okey, boleh jadi kalau PCR boleh jadi negatif. Ada orang pernah berlaku macam tu. Tapi still Harimau masih lagi demam, dan demam sesema dah start pada hari yang keempat. Dari keempat setelah gejala pada hari pertama, hari 31 hari bulan Mei tu. Lepas tu Harimau Buas hari keempat tu, Harimau Buas dah mula demam dan sesema. Dan mula hilang rasa dan bau. Hari keempat dah start hilang rasa dan hilang bau. Dia rasa bau dah hilang. Lepas tu doktor ada update ke Harimau Buas dalam tengah hari yang keputusan PCR Harimau Buas positif COVID-19. Lepas tu ada bacaan, dia panggil CT value 18. Kena faham CT value ni apa? CT value ni
dia kiraan daripada 1 hingga 40. 40 ke atas orang yang normal yang tak ada kena COVID, 40 ke atas. Tapi harimau bos kena pada city value 18. 18 ni duduk tengah-tengah. Maknanya aktif. Keboleh jangkitan tu tinggi pada orang lain. Kalau city value dalam lebih kurang 30 lebih ke atas, keboleh jangkitan pada orang lain low. Dia maknanya COVID tu dah dekat mati dah. Yang harimau bos baca, dengar, tengok video apa yang harimau bos tahu. City value ni main peranan juga lah. Ada yang city value 10 ke bawah. Bila 10 ke bawah tu boleh jadi sesak nafas. Dia cepat, dia dah tangkap terus kat dada. Okey, tapi alhamdulillah harimau bos dah duduk dalam city value 18. COVID yang aktif boleh berjangkit pada orang lain secara senang. Harimau bos ambil keputusan untuk duduk di dalam bilik. Masa tu kawan-kawan harimau bos, especially kawan harimau bos Saiful, dia bantu harimau bos belikan ubat-ubat. Ubat-ubat start daripada hari tu. Bila tahu COVID masa dapat yang RTK punya result tu, dia dah tolong beli. Harimau bos dah duduk dalam bilik, dah berkurung dalam bilik, kuarantin dalam bilik. Beli pinggan plastik, pinggan kertas, pinggan pakai buang, cawan pakai buang. Tak ada satu barang pun keluar daripada bilik ni. Semua hanya masuk dekat dalam bilik, tak keluar. Sepanjang harimau bos kuarantin dalam bilik. Basuh pinggan semua kat dalam bilik. Tong sampah tak akan buang sepanjang harimau bos kuarantin. Maka masa tu kawan harimau bos Saiful tu belikan harimau bos, dua orang recommend lah, suruh beli batu saudah. Kita belilah, ni kan sunnah Nabi makan masa time-time ni lah baru nak makan. Kalau tidak tak makan pun kan. Tapi akhirnya harimau bos pun beli dan masih amal lagi sampai sekarang, batu saudah. Lepas tu ada sumak. Sumak tu dah habis lah. Harimau bos minum hari-hari. Mak harimau bos buatkan. Lepas tu yang ada yang paling penting, yang antara yang harimau bos makan, yang maintain adalah benda ni. Ubat daripada apa, bahasa dia Liang Hua King Weng Jiao Nang. Ubat ni dia kata ubat masa penyakit SARS, sesama burung. Dia bagi ni pasal harimau bos masa tu demam. Dia kata orang yang sakit COVID ni bila dia demam, so makan ubat ni. Ubat ni harimau bos dia suruh makan masa hari yang pertama harimau bos demam tu, hari yang bukan hari pertama, hari yang ketiga. Hari yang ketiga tu adalah hari Rabu yang dapat RTK positif tu. Dia suruh makan pukul 8 malam 4 biji sekaligus. Lepas tu pukul 1 pagi 4 biji lagi sekaligus untuk turunkan demam. Memang betul demam memang turun dengan mendadak. Hanya tinggal demam yang som-som kuku je pada hari yang keempat tu, yang dah mula demam dengan sesemua dan dia rasa hilang tu. Hari yang keempat tu dah mula kurang demam sebenarnya, tapi demam tu berterusan. Lepas tu biasa kawan-kawan semua call tanya macam mana keadaan apa semua. Lepas tu ada yang recommend juga, so makan madu kelulut. So minum madu kelulut setiap pagi untuk naikkan imun badan. Harimau bos amalkan dia. Terima kasih yang ni pada saya Alias daripada geng Super Tanari Malaysia. Dia belanja harimau bos ni dengan cengkih. Cengkih pun suruh bau cengkih, makan cengkih. Apa yang harimau bos tak buat, apa saja orang recommend, semua harimau bos buat. Jangan lupa, yang tadi saya lupa harimau bos nak cerita pasal ubat Cina ni. Ada satu kawan ni, Saiful, kawan harimau bos yang bagi tu. Lepas tu dia dapat pun daripada satu kawan harimau bos Cina, mekanik Cina di Rahman Brothers Motor, dia mekanik Toyota. Dia yang recommendkan makan ubat ni, dan dia bagi harimau bos lagi 4 kotak. Dia hantar melalui Lalamove hantar ke rumah harimau bos untuk harimau bos lawan COVID ni dengan ubat ni. Alhamdulillah, memang ubat ni sangat berkesan kalau demam. Bila demam je harimau bos makan, dia terus turun. Demam makan je, panas badan berpeluh, terus hilang. Tapi keep on. Pasal COVID ni dia akan berterusan. Dia terus demam, dan hari-hari demam. Daripada hari keempat harimau demam, hari kelima demam, hari keenam demam sesama. Lepas tu hari yang keenam harimau bos dapat bau sekejap, tiba-tiba bau wangi tu datang. Mana harimau bos ada test bau wangi tu, tapi bau wangi tu datang pada hari yang keenam. Hari keenam tu datang wangi. Lepas tu hari ketujuh hilang balik. Dia main on off lah.
Okey, lepas tu hari yang harimau buas demam ataupun demam suam-suam kuku berterusan hingga hari yang ke-9. Hari yang ke-9 masih ada demam, tapi demam yang suam-suam kuku. Selepas hari yang ke-10 baru harimau buas hilang semua demam. 100% hilang demam sesama, dia bau, dia rasa semua dapat balik, demam semua hilang. Tapi alhamdulillah harimau buas kena ni, kalau ikut daripada bacaan harimau buas hanya kena gejala ringan. Gejala ringan ni dia duduk dalam stage 1. Tak ada sakit dada, tak ada sakit tekak, tak ada pening kepala. Tapi pada hari yang ke-5, ke-6 dan ke-7 harimau buas sakit pinggang. Sakit pinggang lah. Susah kan nak tidur sebab sakit pinggang. Mungkin itu efek-efek daripada COVID-19. Pasal ada efek yang dia sakit sendi, tapi harimau buas kena dekat sakit pinggang. Berterusan selama 3 hari. Hari-hari harimau buas update dekat TikTok macam mana keadaan harimau buas. Okey, boleh follow kat TikTok harimau buas untuk nak tahu perkembangan harimau buas hari-hari masa tu. Okay, ni just harimau buas nak share apa yang harimau buas makan ubat sepanjang harimau buas kena COVID. Dan tadi ubat-ubat yang harimau buas tunjukkan tadi, amal maintain tiap-tiap hari without miss. Lepas tu harimau buas ambil bau cengkeh tu, sampai ada satu rice cooker spare, sampai ada kat rumah ni spare rice cooker, letak cengkeh tu kat dalam tu, letak air, lepas tu panaskan dia, ambil bau dia, hari-hari buat. Untuk nak dapatkan bau balik, harimau buas ada amalkan satu macam orang janjikan Vicks, macam Vicks tu masuk dalam air panas, bau. Pun harimau buas cuba buat benda tu. Tapi itulah, lepas buat benda tu, besoknya dapat balik bau. Tapi lepas tu hilang balik. Lepas tu buat lagi, lepas tu dapat balik bau. Mungkin ada juga point dia kat situ. Kalau tanya harimau buas, apakah ubat-ubat yang 100% boleh confirm yang harimau buas baik disebabkan ubat tu? Tak ada. Tapi harimau buas boleh letak 90% harimau buas baik daripada demam adalah disebabkan ubat Cina ni. Ubat Cina ni bukan untuk melawan COVID, tapi untuk melawan demam yang disebabkan oleh COVID. Bila secara logiknya, kalau kita demam, macam mana antibody kita nak lawan COVID? Pasal salah satunya cara untuk lawan COVID ni adalah imun badan, antibody kita untuk lawan COVID tu. Tapi harimau buas yang macam demam tu, kalau antibody nak lawan demam, nak lawan COVID, maknanya kita ambil ubat ni untuk lawan demam, satu part tu dah settle. Mana antibody kita hanya lawan pada COVID saja. Itulah mungkin saja, bukan 100% betul. Cuma ini cara pemikiran harimau buas ketika harimau buas kena COVID. Okey, lepas tu jangan lupa ada satu yang ini ada bakal menantu belanja untuk cek nadi, cek denyut jantung dengan oksigen. Pasal banyak orang cakap kalau dalam kena COVID ni, yang paling penting kita kena tengok adalah tahap oksigen dalam badan. Hari-hari kita buat benda ni, hari-hari harimau buat. Memang dah ada, memang nak cari barang ni pun sebenarnya tengah hot kat dalam market. Pasal ramai sangat kena COVID kat Malaysia ni. Okay, itulah sedikit sebanyak daripada day 1 hingga day 10 harimau buas dalam melawan COVID-19. Okey, hanya harimau buas nak berpesan dekat sini untuk orang-orang yang belum kena ataupun yang sedang alami COVID. Pesanan harimau buas pada orang yang sedang alami COVID ni, jangan tengok kes-kes kematian, jangan tengok kes-kes ICU, jangan baca-baca, cuba elak. Kalau dapat info-info yang tentang kematian, dapat info-info tentang orang masuk ICU ataupun orang yang kena teruk dalam COVID, cuba jangan baca, ataupun kalau tengok, cuba alihkan daripada perhatian kita untuk tengok dan teruskan untuk tengok. Sebab harimau buas ni dapat rasa benda tu boleh buatkan mental kita down. Kita punya semangat untuk nak lawan penyakit tu boleh down. Kita hari-hari kita rasa takut untuk mati. Memang tak nafikan, hari-hari harimau buas sebelum tidur, harimau buas takut sangat. Takut. Adakah besok harimau buas akan sesak nafas, ataupun dalam keadaan harimau buas tidur, harimau buas sesak nafas. Pasal antibody itu akan lawan penyakit masa ketika kita tidur, ketika kita tengah berehat. Kita tengah berehat, masa tu dia akan lawan 100% untuk lawan.
masa kita tengah tidur, waktu maksudnya kita tengah rehat lah, badan kita tengah rehat. Tapi time-time tu jugalah virus tu pun akan menyerang yang lebih hebat ketika kita tengah rehat. Masa tu harimau buas takut sebenarnya, memang takut jugalah kan. Siapa tak takut mati kan. Kita ni taklah dalam banyak dosa kan. Takkanlah kita nak mati dalam keadaan COVID yang kita belum bertaubat sepenuhnya lagi. Makanya harimau berpesan-pesan lah pada orang-orang yang sedang alami yang COVID ni. Jangan tengok benda-benda tu. Jangan tengok benda-benda yang macam mana nak melawan COVID ni. Itu lagi bagus. Supaya kita tahu, okey, orang ni cadang tu, orang tu cadang ni. Kita cuba je. Tapi jangan ambil ubat-ubat yang terlebih dos. Kalau dia kata sehari 1000 mg, 1000 mg. Kalau sehari 200 mg, 200 mg. Jangan, tak apa, ambil lebih. Takut ada side effect benda lain pula. Kita boleh rosakkan kita punya buah pinggang pun disebabkan ubat-ubat ni, dan mungkin boleh rosakkan organ kita yang lain. Okey. Itu antara pesanan harimau buas pada orang-orang yang sedang fight untuk dalam COVID-19 ni. Pada orang-orang yang belum kena COVID-19 tu, minta korang jagalah SOP, jagalah apa saja pesanan dalam KKM tu sebenar-benar COVID ni benar. Okey. Harimau buas ni orang yang dah ambil first dose AstraZeneca pada 23 Mei. Harimau buas start simptom 31 Mei. Mana lebih kurang dalam 9 hari selepas harimau buas dapat vaksin, harimau buas kena COVID. Tapi dalam masa yang sama, kemungkinan AstraZeneca first dose sedikit sebanyak membantu harimau buas untuk melawan COVID-19 ni. Mungkin AstraZeneca tu naikkan imun badan harimau buas untuk lawan penyakit ni. Dan dibantu oleh ubat-ubat, dan yang paling penting dibantu oleh doa family dan rakan-rakan yang membantu banyak mendoa untuk harimau buas sepanjang harimau buas kena COVID-19 ni. Okay? Pada orang-orang yang belum ambil vaksin, daftarlah. Percayalah, kalau anda kena COVID kan, kalau kena macam harimau buas varian yang pertama, kira okey lagi lah. Dapat pula gejala ringan, alhamdulillah okey lagi. Kalau anda kena pada yang gejala yang lebih teruk, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, vaksin itulah yang membantu anda supaya tak naik sampai stage 4, stage 5. Stage 4, stage 5. Jangan ingat, mungkin ada orang dah baik daripada COVID-19 walaupun dah sampai stage 4, stage 5. Walaupun dah sampai ditidurkan dan dibangun balik, dia sihat, dia kembali balik hidup, keluar daripada COVID, dia free daripada COVID. Tapi still kena ingat, bukan penghabisan. Walaupun anda dah habis kena COVID, bukan penghabisan. Bila anda duduk pada stage 3, stage 4, stage 5, anda keluar daripada COVID, anda akan alami dia panggil kesan COVID. Mungkin anda susah nak bernapas lagi, masih penat, cepat penat. Ada mungkin organ-organ dalaman anda macam buah pinggang apa semua dah tak berfungsi dengan baik. Jantung anda tak berfungsi dengan baik, paru-paru tak berfungsi dengan baik. Jangan ambil mudah COVID ni. Mungkin boleh baik, efek dia berpanjangan kalau kena pada stage yang tinggi. Pasal tu disarankan suruh ambil vaksin. Sekurang-kurangnya anda boleh, kalau kena sekalipun, anda mungkin kena macam harimau buas yang hanya kena pada peringkat awal COVID-19. Stage 1, gejala ringan dia panggil. Okay. Itu je lah pesanan harimau buas pada orang yang belum ambil lagi. Lepas tu, pada yang ni salah satu benda yang penting yang harimau buas nak berpesan-pesan pada semua orang, pada sesiapa sahaja dekat luar sana. Kalau rasa diri tu demam, ataupun rasa diri tu demam berhari-hari, ataupun rasa diri tu mungkin ada COVID-19, tolong, harimau buas minta tolong sangat-sangat. Janganlah merayau-rayau, jumpa orang sana, jumpa orang sini, lepak sana, lepak sini. Kena ingat, mungkin anda pulih daripada kena COVID. Kalau anda tak nak swab, nak confirmkan COVID ke tak, anda tak nak swab, mungkin anda dah pulih. Mungkin anda pun boleh gejala-gejala ringan yang anda dapat, tapi anda sebenarnya dah
sebarkan pada orang lain. Ini apa yang harimau buas kemungkinan alami daripada rakan harimau buas sendiri. Yang ada gejala demam berterusan, dan ada juga dia kata yang dia hilang dia rasa dia bau. Dia kata penyakit tu mungkin penyakit lain yang biasa dia pun selalu demam, tapi dalam masa yang sama bila dia ada gejala dia tak nak swab, tapi still dia berjalan-jalan ke sana ke sini, lepak sana lepak sini, salam orang sana salam orang sini. Dia sebenarnya sedikit sebanyak telah menyebabkan penyebaran COVID tu pada orang lain. Okey, macam mana apa yang harimau buas alami? Bila harimau buas kena COVID, harimau buas dah menyusahkan family harimau buas yang ketakutan. Diorang pun takut kena COVID. Harimau buas ada mak harimau buas dah umur 60 lebih, dekat 70. Yang ada penyakit kencing manis, ada penyakit darah tinggi. Ini dipanggil high risk untuk kalau kena COVID. Dia ada kat rumah. Bila harimau buas kena, diorang ada kat rumah. Anak-anak harimau buas. Buatkan diorang pun takut. Automatik dah kena keluar duit lagi untuk pergi buat swab test. Okey. Rakan-rakan harimau buas yang dekat pejabat tahu harimau buas kena COVID, diorang pun kena pergi swab test. Duit juga kena keluar. Lepas tu customer harimau buas yang harimau buas tunjuk kereta dekat dia pun dia ada kena pergi swab test. Dan ada salah satu customer harimau buas positif, tapi city value dia 30 lebih, maknanya dia dalam keadaan keboleh jangkitan tu low, tapi dia kena. Tapi sekarang dia tengah kuarantin dekat Pahang. Kesian juga kat dia disebabkan seorang yang tak menjaga SOP, seorang yang tak ada kesedaran civic, tak ada kesedaran moral untuk menjaga diri sendiri, berdisiplinkan diri untuk jangan tak kena COVID. Dah kena COVID tu tak nak disiplinkan diri, duduk kat rumah, kuarantin kat rumah, dia masih berjalan-jalan, buatkan orang lain berapa banyak rantaian harimau buas yang masing-masing dah terkena tempias daripada harimau buas yang positif ni. Masing-masing kena keluar duit lebih. Ada yang ambil RTK, ada juga yang ambil RTK lepas tu ambil PCR untuk mengonfirmkan yang dia betul-betul bebas daripada COVID. Dia takut dia jangkitkan pada orang lain, dan dia sendiri, orang-orang yang harimau buas kenal ni, yang antara kontak rapat dengan harimau buas, alhamdulillah diorang semua berdisiplin, diorang kuarantinkan diri diorang, tak berjalan-jalan. Tapi ada juga yang kontak-kontak rapat harimau buas yang degil. Inilah masyarakat-masyarakat yang kita tak nak ada dekat dalam Malaysia ni, buatkan orang lain susah, kan? Bila tahu seseorang tu kena COVID, anda adalah kontak rapat, cuba anda disiplinkan diri, kuarantinkan diri sendiri, jaga kebersihan, jaga cuci tangan, cuci segala barang yang anda pegang, jangan salam orang, jangan berjumpa dengan orang kalau tak ada hal yang penting. Tolonglah, tolong orang lain juga. Putuskan rantaian rantaian COVID-19 ni. Betul, satu orang punya pasal buatkan ramai yang susah. Kalau anda nak jadi manusia yang menyusahkan orang lain, anda buatlah apa yang harimau buas cakap tadi tu. Kalau anda rasa anda dalam keadaan berkontak rapat dengan orang lain, ataupun anda sendiri yang ada gejala, tolong kuarantinkan diri. Jangan susahkan orang, ya. Anda bukan susahkan seorang, anda susahkan ramai orang, dan anda juga boleh menyebabkan kematian orang lain. Ingat tu. Okey, terima kasih semua untuk siapa yang dah tengok YouTube channel Harimau Buas, Tiger Boy channel. Terima kasih. Cuma Harimau Buas nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebelum ini Harimau Buas akhiri Harimau Buas channel ni. Harimau Buas, terima kasih pada semua rakan-rakan Harimau Buas, especially pada kawan family Harimau Buas, ibu Harimau Buas yang banyak doa Harimau Buas hari-hari didoakan beransur pulihnya harimau buas daripada COVID ni, untuk melawan COVID ni. Dia doa banyak sangat. Anak-anak harimau buas, kawan baik harimau buas Saiful, kawan-kawan Awai yang bagi ubat Cina untuk harimau buas elak demam daripada COVID-19 ni. Lepas tu ubat-ubat madu kelulut daripada Alias. Lepas tu ada juga yang bagi yang oksigen tu bakal menentu harimau buas. Ada yang bagi harimau buas susu Sea Joy untuk lawan COVID daripada Haji Amin. Okey, daripada geng Super Tanah Malaysia juga.
ada seorang lagi, tak lupa pada kawan harimau buas nama dia Hassan. Dia ada bagi harimau buas ketum. Ketum pun dia kata boleh lawan COVID. Pun harimau buas minta kat dia, tapi tak kesampaian sebab dia letak dekat depan rumah harimau buas, pecah. Jatuh pecah, tak kesampaian. Tapi harimau buas hargai sangat-sangat sebab dia dah datang untuk hantar ketum tu, dapatkan ketum untuk harimau buas untuk lawan COVID ni. Terima kasih pada semua. Okey, harimau buas, harap apa yang harimau buas bercerita pada hari ini, sharing apa yang harimau buas punya pengalaman dapat digunakan pada orang lain, dapat di-sharekan pada orang lain macam mana keadaan COVID-19 ni di negara kita semua. Okey, harap yang kata-kata yang salah tu daripada harimau buas, yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Okey, Assalamualaikum semua.